Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan Hari Ashura. Makna Hari Ashura ialah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Menurut pendapat yang sahih ialah Ashura adalah hari yang ke-10 dan hari yang ke-9 dinamakan Hari Tasu'a. Manakala hari yang ke-11 ialah Hari Ihtiyat. Pada awal Islam, Hari Ashura adalah hari yang mempunyai keistimewaan dan kelebihan tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang menyambutnya mengikut syariat Islam. Sebahagian ulama berpuasa bagi meraihkan kehadiran Hari Ashura tersebut. Kemudian apabila datangnya kefarduan puasa pada bulan Ramadan, maka puasa hari Ashura berubah menjadi sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut untuk diamalkannya. Seterusnya, kelebihan puasa hari Ashura. Hadis Rasulullah SAW iaitu yang bermaksud ketika Nabi SAW telah sampai dan tinggal di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari Ashura. Lalu beliau bertanya, "Kenapa kalian mengerjakan ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari kemenangan, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka." Lalu Nabi Musa alaihissalam menjadikannya sebagai hari berpuasa. Maka beliau bersabda, "Aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa." Lalu beliau memerintahkan untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, iaitu yang bermaksud sesungguhnya hari Ashura adalah hari yang orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah untuk berpuasa. Rasulullah SAW pernah melakukan puasa itu. Apabila sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan pernah memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Namun ketika perintah puasa Ramadan turun dan diwajibkan, maka puasa Ashura ditinggalkan. Seterusnya, barang siapa yang ingin berpuasa Ashura hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang tidak ingin, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, adakah disunatkan berpuasa pada hari Ashura atau tidak? Berpuasa pada hari Ashura hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu dituntut kepada orang Islam untuk berpuasa bagi mereka yang berkemampuan. Ini adalah pendapat kebanyakan para sahabat dan ulama. Di antaranya ialah Umar Al-Khattab, Ali radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Abu Musa Asy'ari, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan lain-lain lagi. Hadis Rasulullah SAW iaitu yang bermaksud tidak pernah aku melihat Nabi SAW sengaja berpuasa pada suatu hari yang beliau istimewakan dibandingkan hari-hari yang lain kecuali hari Ashura dan bulan ini iaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, pengajarannya. Hari Ashura ialah hari yang ke-10 dari bulan Muharram, yang mana kita disunatkan berpuasa kerana mengikut amalan Rasulullah SAW. Manakala hari Tasu'a ialah hari ke-9 daripada bulan Muharram, kita juga disunatkan berpuasa. Seterusnya, hari Ihtiyat pula ialah hari yang ke-11 dari bulan Muharram, iaitu kita juga disunatkan berpuasa sekiranya berlaku keraguan di dalam menentukan anak bulan Muharram, dan jika tidak ada sebarang keraguan, maka memadailah berpuasa dengan 2 hari tersebut sahaja. Bagaimana cara yang sepatutnya menyambut hari Ashura? Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur oleh Syekh Abdul Hamid bin Syekh Muhammad Ali Kudus ada menyebutkan sebahagian cara meraihkan hari Ashura, iaitu yang pertama, banyakkan solat sunat di samping solat fardu. Yang kedua, puasa hari Tasu'a dan hari Ashura. Yang ketiga, menghubungkan silaturahim. Yang keempat, perbanyakkan sedekah. Yang kelima, menziarahi para ulama. Yang keenam, menziarahi orang sakit. Yang ketujuh, mengeratkan lagi hubungan ahli keluarga. Namun ada sebahagian ulama menambahkan supaya memperbanyakkan istighfar, bertasbih, berdoa dan bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat kurniaannya. Seterusnya, kisah di sebalik bubur Ashura. Di dalam kitab Nazhatul Majalis
oleh Syekh Abdul Rahman menceritakan bahawasanya ketika mana bahtera Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Judi pada hari Ashura, maka baginda berkata kepada umatnya, hipungkan apa yang kamu miliki dari makanan yang lebih. Maka bawalah satu genggam daripada kacang bakila, iaitu kacang fol, dan satu genggam kacang adas, bakrus, tepung dan kacang hintah, sehingga menjadi 7 seperti biji-bijian yang dimasak. Maka berkata Nabi Nuh alaihi salam, masakkanlah sekaliannya kerana kamu sudah mendapat kesenangan sekarang. Maka berdasarkan kisah inilah umat Islam menjadikan masakan bijian-bijian ini yang dikenali dengan bubur Ashura. Sesungguhnya yang lebih baiknya kita memasak bubur Ashura dengan tujuan mengingati peristiwa Nabi Nuh alaihi salam untuk memberi makan kepada fakir miskin yang memerlukan. Selain itu dapat mewujudkan hubungan yang baik sesama Islam dengan bersama-sama bergotong royong di dalam memasak bubur Ashura. Sekian, wallahu a'lam.